Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa mustafahu min khirati khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anda sekarang sedang mengikuti program indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan komen, dan tekan butang loceng untuk terus dapatkan video-video terbaru dari kami. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bincangkan ataupun kita bacakan beberapa hadis tentang fadilat berpuasa. Kita mulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas mereka yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam konteks ayat ini kita dapat lihatkan bahawa berpuasa itu sebenarnya bukanlah amalan yang baru. Bahkan ianya telah difardukan sebelum ini ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum pada umat Islam. Seperti mana yang kita dapati dalam agama, contohnya agama Yahudi, mereka pun ada kaedah berpuasa mereka yang tersendiri. Begitu juga dengan agama yang bukan samawi, ada setengah mereka yang mengamalkan jenis-jenis puasa yang tersendiri seperti dalam agama Hindu. Akan tetapi dalam Islam kita ada keistimewaan kita sendiri dalam berpuasa. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, kata, kamu diwajibkan berpuasa seperti mana umat yang terdahulu diwajibkan berpuasa juga. Tapi tujuan kita berpuasa itu pada akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bukanlah agar kamu berlapar, bukanlah agar kamu berasa letih dan susah, tapi agar kamu bertakwa. Dalam hadis, dalam riwayat Muslim sebut tentang takwa, Rasulullah sebut at-taqwa hahuna, dan Rasulullah tunjuk kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna maksudnya takwa itu di sini, ya, dalam hati kita. Jadi sebenarnya kesan sebenar daripada kita berpuasa tadi itu adalah kita nak dapatkan ketakwaan itu, dan bukanlah kita dapat sekadar lapar, dahaga dan letih. Dalam hadis pula tentang fadilat Ramadan, Rasulullah SAW telah sebut, saya bacakan sepatang hadis yang pertama dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sha'imun marratain. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa itu adalah perisai, maka tidaklah dia berbuat perkara yang jahil dan tidak berkata-kata yang keji, dan sekiranya seseorang memerangi atau melawannya atau mencelanya, maka katakanlah, sesungguhnya aku berpuasa 2 kali, dan demi jiwaku dalam genggamannya, bau mulut seseorang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada bau wangian kasturi. Dia meninggalkan makanannya dan minumannya dan syahwatnya kerana-Ku. Puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya, dan satu hasanah itu dengan 10 kali gandanya. Kita tengok bahagian pertama hadis ini dahulu. Rasulullah sebut, kata as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Maka bagaimana puasa itu boleh nak menjadi perisai bagi seseorang yang berpuasa? Dia menjadi perisai kerana puasa itu sendiri melarang seseorang itu daripada berbuat dosa, melarang seseorang itu daripada nak buat perkara-perkara yang sia-sia. Apabila kita berpuasa, umumnya kita lebih hampir ataupun lebih mudah nak mengingati Allah Ta'ala, lebih terasa macam nak beramal dengan lebih lagi, supaya kita lebih boleh nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok orang yang berpuasa, jarang sekali mereka duduk bersahaja dan tak buat apa-apa. Mereka kalau boleh, kalau tengok lepas solat, waktu solat, ada di kalangan orang yang berpuasa ni, dia lebih nak beramal dengan dia membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Jadi puasa itu
secara tidak langsung menjadi perisai bagi dia daripada dia nak melakukan kejahatan. Dan begitu juga dengan amalan puasanya boleh nak menjauhkan dia daripada api neraka. Disebut puasa itu adalah perisai, fala yarfuth, maka dia tidak berkata yang sia-sia ataupun berkata kata-kata yang keji, wala yajhal, dan tidak berbuat perbuatan orang yang jahil seperti perbuatan orang ketika dalam jahiliyah. Bila orang berpuasa, dia lebih menjauhi perkara-perkara yang keji dan lebih menjauhi perkara yang boleh membawa kepada amalan jahiliyah, sebab perkara itu seolah kata akan mensia-siakan pahala puasanya. Jadi umumnya orang yang berpuasa sepatutnya tidak berbuat sedemikian. Dia menjauhi kata-kata yang keji, menjauhi perbuatan yang sia-sia dan sebagainya. Dan sekiranya ada pun orang yang cuba nak qatalahu aw syatamahu, mengikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalahu memeranginya ataupun nak melawannya, aw syatamahu ataupun orang nak mencelanya, nak keji mengkeji, kan. Bila berlaku perkara yang sebegini, falyaqul, maka katakanlah, dia orang yang berpuasa tadi sepatutnya berkata, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Marratain, 2 kali. Inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Kerana apa? Bukanlah nak mengatakan bahawa kita tidak mampu nak melawan kata-kata buruk orang itu, ataupun kita tak mampu nak melawan kalau orang yang cuba nak melawan kita. Cuma Rasulullah kata nak elakkan daripada pahala puasa kita menjadi sia-sia. Kalaulah seseorang cuba nak mencela ataupun mengeji ataupun cuba nak berlawan dengan kita, baik kita berjauhan daripada perkara macam tu dengan kita mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Maka kita ingatkan diri kita berpuasa, dan kita jauhkan diri kita daripada perbalahan dan segala amal-amalan yang boleh nak mensia-siakan pahala puasa kita. Sambungan hadis itu Rasulullah sebut, walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku dalam genggamannya. Maksud dan demi jiwaku dalam genggamannya ini adalah salah satu bentuk qasam, bentuk sumpah Rasulullah. Maksud demi Allah, la khulufu famis shaim, bau daripada mulut orang yang berpuasa itu, maksudnya bau yang kita kadang-kadang rasa macam tak selesa, ataupun bau yang setengah orang kata mungkin baunya busuk. Sebenarnya bauan itu atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah Ta'ala, min rihil misk, daripada bauan kasturi. Bauan kasturi ini adalah salah satu bauan yang agak wangi. Jadi bau yang kita sebenarnya bau macam tak apa nak wangi ni, sebenarnya kalau tengok balik ianya lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Kemudian dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanannya. Maksudnya seorang hamba yang berpuasa itu dia meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, kerana aku, kerana Allah Ta'ala. Mana ada lagi tanda yang nak menunjukkan betapa tingginya, betapa hebatnya cinta kita kepada Allah Ta'ala, melainkan kita meninggalkan segala benda yang boleh nak membawa kenikmatan kepada diri kita, tak kira sama ada dari segi makanan, minuman ataupun syahwat, kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita buat sebegitu, kita tinggalkan makanan kita, kita tinggalkan minuman kita tinggalkan syahwat kita kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut lagi, as-siyamu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah bagiku dan akulah yang membalasnya. Semua amalan kita sebagai anak Adam, sebagai manusia, semua amalan kita dikira mengikut kadar yang kita amalkan, kan. Kita kata kalaulah amalan kita tentang solat, maka balasannya sekian-sekian. Kalau kita amal kita tentang bersedekah, maka balasannya sekian-sekian. Tapi bila cakap tentang puasa, maka itu hak Allah Ta'ala nak balaskannya tanpa had. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak balas dengan setinggi-tinggi balasan, itu pun hak Allah Ta'ala, benda yang kita tak boleh nak hadkan. Oleh kerana itu dalam hadis yang ini khususkan sebutnya kata as-siyamu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya, itu Allah Ta'ala yang membalasnya. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amthaliha, dengan 10 kali ganda. Bermakna kalau Allah Ta'ala nak gandakan berkali-kali ganda lagi selepas pada itu pun hak Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain yang bunyinya seperti hadis ataupun hampir benar dengan hadis yang kita sebutkan tadi, saya bacakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis daripada Abu Hurairah juga. Qala Allah, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Maksudnya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan bagi anak Adam ini adalah baginya, kecuali puasa, maka sesungguhnya ia adalah bagiku dan akulah yang membalasnya. Dan puasa itu adalah perisai, dan sekiranya hari puasa seseorang itu, maka tidaklah dia berkata kata-kata yang keji dan tidak berkata yang sia-sia. Dan maka sekiranya dia mencela ataupun mencelanya seseorang atau memeranginya, maka katakanlah, inni mru'un sha'im, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Dan demi jiwa Muhammad di dalam genggamannya, jenis bentuk yang sama juga dalam yang hadis yang pertama tadi tentang qasam, tentang sumpahan. La khulufu famis sha'im, bau mulut seseorang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala min rihil misk, daripada bauan kasturi. Lis-sha'imi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yafrahuhuma, dia bergembira dengannya. Sekiranya dia berbuka, dia bergembira, dan sekiranya dia berjumpa dengan Tuhannya, maka dia bergembira dengan puasanya. Jadi dalam hadis ini ditukarkan sebanyak sedikit lafaznya, tapi dua-duanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma dalam lafaz hadis yang kedua ni ada tambahan sebanyak sedikit yang berbeza dengan hadis yang pertama tadi, ialah menceritakan bahawa bagi orang berpuasa ini ada dua kegembiraan, ada dua kebaikan yang lain. Maksudnya yang seseorang puasa ni yang dia boleh nak rasa. Yang pertama adalah kegembiraan bila dia berbuka, dan yang kedua adalah kegembiraan bila dia berjumpa dengan Tuhannya. Bermakna kata bila kita berjumpa dengan Allah Ta'ala lepas kita dah meninggal di akhirat kelak, balasannya adalah sangat tinggi dan sangat baik, yang boleh nak menyebabkan seseorang yang berpuasa itu boleh nak bergembira dengan amalan puasanya. Hadis yang ketiga kita bacakan, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, Allah Ta'ala menjauhkan wajahnya daripada api neraka sebanyak 70 tahun. Okay, dalam hadis ini first kali dia kata barang siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, maka Allah Ta'ala jauhkan dia daripada api neraka 70 tahun. Konteks fi sabilillah kat sini boleh difahami dengan dua makna. Yang pertama, makna fi sabilillah iaitu di dalam jalan berjihad fi sabilillah. Konteks yang kedua adalah fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala secara umum, di mana ianya boleh bermaksud orang yang pergi haji atau umrah, ataupun orang yang pergi talabul ilm, mempelajari ilmu dan sebagainya, menuntut ilmu, maka semua itu pun dianggap sebagai fi sabilillah juga. Jadi barang siapa yang berpuasa walaupun sehari, maksudnya berpuasa sehari sahaja fi sabilillah, maka Allah Ta'ala akan jauhkan mukanya ataupun jauhkan dirinya daripada api neraka sebanyak 70 kharifan, 70 tahun jauhnya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang hampir juga dengan hadis tadi, daripada Abu Umamah Al-Bahili, berkata Rasulullah SAW bersabda, man shama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan di antaranya dan di antara api neraka khandaq, satu, kita panggil khandaq ni terjemah dengan satu parit ataupun parit yang sangat besar, seperti mana jaraknya adalah di antara langit dan bumi. Subhanallah. Maka hadis ini juga nak menceritakan kelebihan berpuasa itu. Yang pertama tadi, Allah Ta'ala jauhkan sejauh 70 tahun. Yang kedua ini seolah kata nak kata jarak antara seorang itu dengan api neraka bila dia berpuasa sehari sahaja fi sabilillah, maka pahalanya adalah seperti mana yang dijarakkan di antara langit dan bumi. Dijarakkan, maksud dijauhkan dia daripada api neraka sejauh langit dan bumi. Apatah lagi yang berhari-hari dia berpuasa tu. Ada kata-kata daripada seseorang yang dikenali pada zaman asr sadrul Islam, permulaan Islam dulu, sebagai tabibul Arab, doktor orang Arab. Dia asalnya seorang doktor pada zaman jahiliyah, tapi dia sempat masuk Islam. Nama dia Al-Harith ibn Kaladah. Dia berkata, al-mi'datu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa'. Dia kata perut itu adalah rumah kepada racun, dan diet ataupun jagaan makan itu adalah kepala kepada ubat. Jadi ataupun
kepala kepada ubat maksudnya adalah yang utama sekali kalau kita nak dapat ubat. Jadi banyak penyakit sebenarnya yang timbul daripada kita makan. Jadi yang kita nak di sini kata, kalaulah kita menjaga makan kita, maka banyak lagi perkara kebaikan yang kita boleh nak dapat. Dan itu juga antara fadilat puasa yang kita boleh nak dapat juga. Jadi bukanlah fadilat puasa ini terhenti di fadilat akhirat sahaja, bahkan fadilat di dunia sahaja pun kita boleh nak dapat juga. Jadi kita dapat kegembiraan fid darain, di dunia dan di akhirat. Puasa bukan sekadar menjaga, ataupun puasa bukan sekadar memberi fadilat, pahala, kebaikan, menjauhkan kita daripada api neraka. Ada satu lagi hadis yang terakhir saya nak bacakan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu di kalangan kamu, maka berkahwinlah, maka sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga syahwat dan kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka ke atasnya berpuasa, maka sesungguhnya ia boleh nak meredakan syahwat dia. Jadi puasa itu bukan sekadar nak menjaga diri kita daripada api neraka dan sebagainya, bahkan dia boleh nak menurunkan ataupun meredakan lagi kita punya syahwat. Jadi banyak fadilat puasa yang kita dapat, tak kira di dunia ataupun di akhirat, yang boleh kita nak manfaatkan dalam bulan Ramadan kita ini. Bahkan orang yang berpuasa pada asalnya, mula-mula dia akan rasa letih. Benar, saya tak nafikan, orang yang tak biasa memang akan rasa letih. Tapi lama-kelamaan dia akan rasa ladzatus shaum, maksud kelazatan ataupun kenikmatan puasa itu sendiri. Macam mana dia nak rasakan? Lama-kelamaan dia akan rasa lebih bertenaga bila dia berpuasa. Sebab apa? Sebab dia jaga makanannya dan dia jaga kesihatan tubuh badannya. Begitu juga dengan orang yang berpuasa, macam saya sebut mula-mula tadi, dia boleh nak menjaga ataupun menyebabkan seseorang itu lebih menjaga dia punya amal ibadahnya. Jadi insya-Allah sekadar ini dulu daripada saya. Kita sambung pada episod akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.